Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita menyambung tadabbur kita. Hari ini mungkin kita akan cuba habiskan semua ayat 1 sampai 7. Jadi kita mungkin ada ringkaskan sikit dari segi fokusnya pada makna-makna lah dan faedah-faedah yang kita boleh dapat daripada kenapa Allah pilih makna-makna demikian. Okey. Jadi kita mula dengan terjemahan ayat yang pertama. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, ara'aital ladzi apakah? Ini ada kalimah lain kita. Pertama, kemudian kalimah kedua, ra'aita alladzi yukazibu. Ada 5. Ni mana? Apakah? Ra'aita telah melihat oleh engkau. Okey, oleh engkau. Alladzi akan orang yang yukazibu ia mendustakan biddin apa dia terhadap bi ni terhadap ad-din ni pembalasan. Yang maknanya hari pembalasan okey. Ayat ni ditujukan kepada siapa? Rasulullah, dan maknanya juga kepada kita satu benda besar yang Allah nak kita jadikan dia sebagai pelajaran kita supaya kita boleh mengukur. Ada kayu ukur, kita ada kayu ukur. KPI, kita ada KPI yang mana kita boleh tahu. Jangan jadi golongan ni, sebab golongan ni adalah golongan pendusta dalam agama. Sebab itu ad-din di sini, kalimah ad-din ni agama tu maksud dia adalah hari pembalasan. Okey. Jadi ni antaranya saya dah bagi dalam surah berapa ni? Surah 2 golongan ni. Ayat yang ke 8. 6 boleh dan ataupun ayat 8 6 dan 8.
6 dan juga lah 8. Ayat 6. Hingga pun boleh juga. Kalau nakkan hingga 10 lah. Tapi maknanya dua jenis kelompok. 6 ni rujuk pada kafir jelas. Yang ni kafir juga. Ini kafir zahir. Ni kafir zahir. Ni kafir batin. Sama je, dua-dua kafir juga. Tapi satu kafir jelas, satu kafir batin. Dua-dua memang ada sifat mendustakan lah agama. Cuba tengok surah tu, surah 2 ayat 6. Jadi kategori kafir memang dalam dunia dua ni je. Jadi di antara kafir ni yang sempurna, dia kira manusia, Anas lah kita kata. Ni, manusia ni, dia ada dua kelompok je. Dalam dunia ni ada dua kelompok je. Satu nama dia apa? Mukmin. Satu lagi nama dia apa? Kafir. Kelompok manusia dalam dunia dua ni je. Okey? Mukmin ni apa? Dia syarat dia mukmin ni dua lah. Mukmin batin, mukmin zahir. Okey. Kafir pula dia pecah dua. Satu nama dia kafir disebut juhud lah. Juhud. Iaitu kafir jelas-jelas, terang-terangan lah. Iaitu zahirkan kekufuran dia. Satu lagi nama dia kafir nifaq. Yang ni secara batin dia kafir, tapi dia tak zahirkan. Nifaq, munafik. Jadi dia ni duduk kat mana ni? Sepatutnya duduk sini ya. Salah kita buat nifaq ni kat depan. Jadi dia ni nifaq dekat sini. Nifaq. Ini dia secara batin dia kafir. Tapi zahir dia macam mukmin. Yang ni pula kufur tiga jenis ni. Inad, kufur juhud. Lagi ingkar. Kufur ingkar ni, tiga jenis ni, ini kita kata secara zahir lah. Okey. Ni. Ada tiga tu. Kufur inad. Inad. Inadun, juhudun, inkarun dan ingkarun. 4 jenis ni. Inad ni dia kufur dia keras kepala sebab dia ada kuasa. Ni keras kepala. Inad. Yang ini juga juhud ni kita kata didegil lah. Ingkar ni dia ingkar lebih kepada nikmat. Kufur tak mengakui nikmat dari Allah. Tak akui nikmat. Okey. Ikut
Manakala kufur ni namanya kufur apa? Nifak. Ni munafik. Nifak ni lah yang dia campur sekali. Dia boleh, sebab tu dia duduk tengah-tengah. Jadi ada berapa golongan ni? Satu ni, dua, tiga lah. Secara ni je. Kan makna ni asing, kadang-kadang bercampur juga ni semua. Jadi kat sini ayat ni, ayat 6 ni, kita baca ayat 6 dulu. Kita baca ayat 6, lepas tu kita baca ayat 8 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Ingkar apa ni? Ingkar terangan. Kenapa dia ingkar? Macam Abu Jahal ni semualah rujuk pada tu. Tak sembunyikan keingkaran dia. Dia keras kepala sebab dia degil dan dia apa? Tak mahu akui kebenaran tu, nikmat dan sebagainya lah. Okey. Jadi sama saja ke atas mereka. Kamu beri ancaman ke atau kamu tak beri ancaman ke, mereka memang dah apa dia? Tak nak terima apa-apa dah cukup. Tak payah nak nasihat. Dia tak nak terima. Sama saja mereka tetap tak akan beriman. Okey, itu satu. Itu terang-terangan memang dah tak payah cakap lah. Keras kepala kan? Inilah dia kan? Okey, satu golongan kan? Jadi Allah kata apa? Ayat 9. Sambunglah ayat 9. Ayat 7. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Apa tu? Jadi Allah dah kunci mati hati dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala, dan telinga. Jadi ni telinga ni adalah saluran untuk sampai ke hati. Jadi hati dia dah tutup. Lepas tu apa? Saluran nak sampai ke hati pun, itu telinga pun Allah dah tutup. Dan satu lagi saluran mata pula pun sama juga. Wa ala absarihim ada ghishawah, ada tabir, tirai. Dan orang ni akan walahum azabun azim, dan mereka akan dapat azab yang amat berat, dahsyat. Okey, tu ni yang mana kelompok ni. Jadi kenapa kita dapat ni teori ke fakta? Ni fakta lah dapat ni. Kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Kafir harbi tu kafir yang wajib kita perang. Bila dia terang-terangan telah pun menunjukkan penentangan lah, macam zaman Nabi. Kafir harbi siapa? Bila kafir harbi tu berlaku? Perang Badar. Jadi kita nak tahu kafir harbi tu dia punya ciri-ciri dia macam mana? Tengok yang Nabi perang masa perang pertama, perang Badar. Yang mana? Kenapa? Mereka dah buat mudarat. Jadi Islam ni dia datang bukan untuk perang. Dia datang nak bawa kebenaran. Bila perang bila kita terancam. Dan sekadar tu je. Hilang ancaman, perang pun tak ada. Bila dah terancamnya boleh, okey dah. Syarat dia apa? Untuk tundukkan musuh tu supaya stop, hentikan peperangan dengan kami. Selesai, habis. Itu je. Tak ada apa-apa dah. Boleh faham? Lepas tu kafir ada dua jenis. Satu harbi, satu lagi zimmi. Zimmi tu yang memang dia ada hak macam kita. Hak kerakyatan, hak apa semua ada. Dan kita wajib bela dia. Nabi bela orang Yahudi kat Madinah. Dia tak perang. Dia Madinah, adakah maknanya bila Nabi usir Bani apa? Bani Quraizah tu, adakah Yahudi langsung tak ada? Tak. Yahudi ada, Yahudi yang sama-sama walaupun dia tak masuk agama Islam, tapi dia bersama-sama di bawah perlindungan negara Islam. Dia sokong sama-sama. Faham?
Jadi yang itu dapat perlindungan. Bahkan ada yang orang yang Islam yang menzalimi dia, Nabi bagi hak. Nabi tak bela pun. Nampak tak? Begitulah maksud dia. Dua jenis lah. Jadi macam mana nak kita letakkan seseorang tu, satu masyarakat ataupun satu kelompok tu, dia adalah kafir harbi, dia kena iqamatul hujah yang tinggi. Bukan semenang-menangnya. Sebab apa? Kita boleh apa orang kata? Dihisap, diazab sebab tu. Sebab salah dalam meletakkan hukum pada orang tu lah. Satu kafir harbi ni dia, sebab itulah macam mana nak libatkan, nak letak kafir harbi pada satu tempat tu, satu kelompok tu. Adakah semudah kita boleh guna meeting kemasyarakatan? Tak. Ini soal kenegaraan tu. Bila gazet negara kata perang, baru perang. Bukan kita boleh pandai-pandai. Kita kata ini kafir harbi, bukan semudah itu, tak. Takut kita menjatuhkan satu orang dalam keadaan zalim. Jadi kena jelaslah benda tu. Mana Malaysia tak adalah kafir harbi. Jadi macam itulah, maksudnya dia bukan semudah itulah. Kena hati-hati dalam bab tu. Selagi kita, sebab tu Nabi lagi teruk kena. Berapa lama kan Bani Quraizah tu buat kerja. Sampai lepas tu barulah akhirnya kena halau contohnya. Baru keluar surah Al-Hashir tu. Kita kena tahu sejarah tu. Adakah Nabi tiba-tiba je? Berapa lama Nabi duduk kat Mekah? Nabi perang tak Abu Jahal? Nabi kena letak apa kat belakang? Unta busuk. Sampai Nabi kena pulau, sampai nak kena bunuh. Macam tu sekali kan? Sampai ada yang dah terbunuh pun. Tapi belum lagi, lama. Dan dekat Madinah pula, bila perang Badar, adakah tiba-tiba terus perang? Tak pun. Kan? Mereka datang nak hentikan kafilah tu dagangan. Sebab nak ambil barang balik. Okeylah. Lepas tu barulah. Cerita dia panjang lah. Cerita dia bukan mudah lah maknanya. Bila dah timbul, barulah perang. Baru berlaku. Kerana apa? Kerana mereka yang mulakan. Syarat dia apa? Bila dimulakan. Kita bukan pemula perang. Ingat. Kita umat yang tidak akan mulakan perang. Tak ada satu pun kita mulakan perang. Melainkan mereka yang mulakan dulu. Itu je syarat dia. Pencetus. Kita bukan umat pencetus kemusnahan. Bukan. Perang ni adalah kemusnahan. Sebab tu kalau boleh Islam ni tak nak perang. Islam bukan suka perang umat yang pedang ni, bukan. Kalau boleh elak-elak perang ni. Sebab apa? Perang pasti memusnahkan. Islam sifat utama dia apa? Rahmat. Perang ni last choice. Kena jaga tu, kena ingat tu. Sebab tu kita kena hati-hati dalam bab ni. Sebab apa? Dia pasti memusnahkan. Kemusnahan perang ni memang bukan sikit. Dia memang akan dahsyat. Betul Faham Kalau boleh elak, kita elak. Kalau boleh tenangkan, tenangkan. Itulah syarat dia. Jadi bukan mudah lah. Jadi kebanyakan ni kita kata, ya masih lagi zimmi. Kerja kita apa sebenarnya? Dakwah. Dakwah betul-betul. Tunjuk akhlak yang terbaik. Sampai akhirnya orang boleh betul-betul tunduk dengan kita dengan cara yang terbaik itulah. InsyaAllah. Okay. Jadi, asas ni daripada surah Baqarah. Yang ni surah Baqarah ni ayat 1 sampai 5. Orang mukmin. 1 sampai 5. Surah 2, 1 sampai 5. 1 sampai 5. Yang ini surah 2, 6 sampai 7 ni. Kita baca. Yang ini surah 2, 8 sampai kalau ikutkan sampai 16 je lah pun boleh. 16 lah. Okay. Munafik. Ni yang paling panjang lah. Jadi asas ni lah yang kita doa pada Allah setiap masa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak nak sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni dalam ni ada maghdubi 'alaihim dan ada dhalin. Ada yang pendapat ni lah al-maghdubi. Dia keras kepala. Dia tahu tapi tetap degil. Ni maghdubi 'alaihim. Yang ni pula sesat, dia keliru. Mana kebenaran, mana tak dia campurkan. Dua-dua dia nak. Dia tak ada pendirian. Kan? Dia orang yang sesat. Macam itulah. Okey. Jadi kita baca ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-9 pula. Ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. Di 3 ayat ni cukup golongan yang ketiga. Golongan apa? Munafik ni. Yang mana dia beriman zahir, kufur batin kafir. Yang ini kufur zahir dan batin. Kufur zahir dan batin. Yang ini tak. Zahir dia beriman tapi zahir dia beriman, batin dia sebenarnya kufur. Beza dia. Okey. Allah sebut dalam ayat tu apa? Dan ada sebahagian manusia. Allah sebut tu dia kafir ke apa kan? Ada tak status kafir? Tak. Sebahagian manusia. Tadi ayat 6, innal ladzina kafaru. Betul tak? Tapi yang ni ada sebahagian manusia. Kita pun tak tahu kafir ke bukan. Nampak tak? Apa dia? Dia kata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Dia tak masuk sini. Tapi dia tak beriman pun sebenarnya. Nampak tak? Allah nafikan dia tak beriman. Allah tak sebut status dia apa lagi. Kemudian apa perbuatan mereka? Yukhadi'u Allah. Mereka nak tipu Allah dan nak tipu orang yang betul-betul beriman zahir dan batin. Mereka nak cuba nak tipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi sebenarnya mereka sedang tipu siapa? Diri mereka sendiri. Tapi mereka sedar tak perbuatan tu? Tak sedar. Ni sebab itulah cenderung kita kata sesat. Dia keliru sendiri. Dia sendiri yang buat akal sendiri, dia pun keliru. Jadi sebenarnya apa? Allah kata apa? Mereka ni orang kafir tadi khatamallahu ala, Allah kunci kan? Yang ni fi qulubihim, hati dia tu Allah tak kata kena kunci ke apa? Tapi ada masalah, ada penyakit, dia sedang sakit. Golongan ni golongan yang sedang sakit. Fi qulubihim maradun, lalu fazadahumullahu marada, penyakit dia makin bertambah. Kena kanser. Makin teruk. Tahap teruk ni. Jadi akhirnya mereka dapat apa bila mereka tak ubat penyakit ni? Walahum azabun alim. Nampak? Tadi orang kafir tadi ayat 7, walahum azabun azim kan? Ni azabun mana lagi dahsyat? Azim ke alim? Ada pendapat lah. Ada pendapat alim lebih pedih. Lebih dahsyat daripada azim. Sangat pedih. Dia lebih dahsyat, lebih sadis daripada azab orang kafir. Kenapa mereka dapat azab? Sebab kafir? Bukan, sebab mereka berbohong dengan iman dia. Dengan dakwaan dia kata dia beriman tapi tak. Sebab pembohongan tu. Jadi sebab tu azab dia lebih pedih. Jadi kat sini, ni kesalahan dia satu je. Dia apa? Ingkar keras kepala. Dan dia tunjuk jelas-jelas. Yang ni pula pura-pura. Jadi dia dua lah. Dia pun kafir tak sebenarnya? Ingkar ke tak? Ingkar juga. Nampak tak keras kepala? Tak nampak. Tapi sebenarnya sama je. Dia bohong. Jadi dosa dia dua. Satu dia sebenarnya sama, kafir. Satu lagi dia pembohong. Yang ni kafir saja. Tak bohong dengan kekufuran dia. Yang ni kafir dan pembohong. Mana lagi dahsyat? Lagi bahaya. Jadi sekarang ni masalah ni mana lagi bahaya golongan mana? Dan masalah lagi bahaya kepada siapa? Bila kita baca ayat ni, lagi bahaya sebab apa lagi bahaya? Sebab Allah kata wa minan nas. Itu yang kita kategorikan dengan kafir, fasik, munafik. Munafik lah, ni munafik. Ni munafik dengan fasik semualah.
Jadi kenapa bahaya wa minan nas? Dia bebas kepada siapa? Boleh kena kat siapa? Boleh kena kat siapa saja. Sebab tu sahabat dia takut yang ni. Kita ni kalau kata ni kita ni bukan orang kafir lah dah. Tapi kemungkinan kita boleh jadi golongan yang mana? Wa minan nas. Faham Innal ladzina kafaru itu bukan kita. Ayat tu sebab tertanda orang kafir. Saya ucap syahadah. Sekarang ni yang ni ada tak cerut? Tak, dia kata wa minan nas. Maka ayat tu apa? Sebab tu sahabat takut. Boleh jadi akulah ni. Faham? Ni yang kita kena takut ayat ni. Sebab ini tak mungkin. Mana ada orang kafir dia kata saya beriman kepada Allah dan hari akhirat? Ada tak? Tak ada. Sebab tu kata wa minan nasi mai yaqulu, bila cakap saya beriman kepada Allah dan akhirat, pasti orang apa tu nama dia? Orang Islam lah. Jadi sekarang ayat ni tuju kat siapa? Orang Islam. Sebab tu ni paling menakutkan daripada ayat 6. Dia dakwa je cakap tapi bohong. Oh, nak takut. Okey. Jadi Allah nak kata ayat ni sebab tu ada pendapat dua-dua lah. Ada yang pendapat ayat 6 orang kafir. Ada yang pendapat sebenarnya ni orang munafik. Ya. Malas sembahyang kerana dia rasa sembahyang tak wajib ke? Itu penyakit juga. Itu samalah. Ini boleh jadi golongan ni. Boleh jadi ni. Bahaya. Golongan ni lah. Jadi sebab tu ayat ni lebih kepada golongan mana sebenarnya? Jadi sekarang ni kalau nak pilih pendapat yang rajih sebenarnya tuju kat mana? Golongan ke-8 ke golongan ayat 8 ke ayat 6? Kafir terang-terang ke buat beriman? Sebab apa? Sebab cerita pasal solat kan? Orang kafir solat tak? Itu yang membezakan. Ya kan? Faham Sebab tu lebih ada pendapat ini cerita sebenarnya orang Islam sendiri. Yang kamu dakwa ni. Tapi tengok perbuatan rupanya tak pun. Solat dah. Tunjuk sebab apa solat dia? Nak tunjuk saya Islam lah. Tapi rupanya sebenarnya dia tak. Solat dia tak membawa dia kepada keimanan dia yang sebenar. Faham na'udzubillah. Jadi tu kita kena takut surah ni. Surah yang patutnya menakutkan kita lah. Bila kita baca. Okey. Lepas tu Allah kata. Allah tak kata kafir. Allah kata apa? Allah kata apa? Dusta. Bukan orang yang ingkar mana dia tak percaya agama. Bukan. Dia dustakan agama. Dia tipu. Tapi dia tanya, ya beriman. Kau percaya tak Quran ni lah kitab yang akan bawa syafaat kita? Beriman, ya saya percaya. Tapi tengok, apa dia? Tengok apa? Tengok dia punya perbuatan. Selari ke tak selari dengan apa yang dia cakap? Faham? Itu sifat yang bahaya kat kita. Jadi contohnya orang tak solat, apa kerja kita? Mungkin sebab dia jahil. Kita anggap itu, kita ambil yang paling ringan dulu. Cari 70 sebab kenapa dia tak solat tu. Kalau dia malas, tapi mungkin dia jahil lah tu maknanya. Sebenarnya dia jahil lah. Dia hilang, tak ada keyakinan tu agama dia. Dia ada masalah dalam tu. Jadi nak buat macam mana? Doa satu. Nombor satu doa kat dia. Lepas tu dah selalu ajakkan dia. Terangkan dengan jelas apa akibat dia. Cerita. Jadi kenapa dia tak buat tu? Kadang-kadang kita fikir kan, kenapa orang tu dia sanggup biar dia tak solat, sedangkan bila tanya dia, ya bagus solat wajib. Kenapa? Tak ada pendorong. Tak ada yang encourage dia. Yelah, apa yang boleh encourage kita seorang bila kita buat sungguh-sungguh amalan tu? Apa yang encourage kita untuk kita takut tinggalkan amalan tu dan kita buat? Apa dia? Ni lah. Pokok pangkal dia tak percaya, dia mati dia rasa dia selamat. Kalau dia yakin kalau dia terima akibat yang menakutkan, dia yakin neraka ni sangat dahsyat, dia tak akan berani buat. Faham Itulah punca dia. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni dua je. Wa minan nasi may yaqulu apa? Amanna wa bil yaumil. Dua je. Rukun iman ada berapa? 6. Tapi tunjang utama rukun iman 2 ni cukup. Apa dia? Beriman kepada Allah apa dia? Solat. Cukup tak? Ada orang kata macam tu. Tak cukup. Sebenarnya apa? Bukti kamu beriman kepada Allah, kamu takut hari akhirat. Punca orang ni dia tahu. Bila tanya dia wajib solat. Wajib. Tapi dia tak solat pun. Sebenarnya dia yang nombor 2 ni masalah dia yang kat sini. Hari akhirat tu dia tak faham. Dia ingat hari akhirat tu apa? Dia ingat mati tu apa?
Dia tak nampak benda tu. Jadi kita kena ajar dia bagi nampak benda ni. Macam mana nak buat? Satu, doa kat Allah. Tengok banyak bawa dia pergi kubur, tengok orang mati tu. Dan doa, jangan lupa yang paling sebenarnya yang paling utama apa? Kadang-kadang kita ni bila nak orang buat sesuatu, kita bergantung dekat orang, dekat kita. Sebab kalau ikut imam masjid negara, kata kalau orang muda-muda ni ajak pergi solat jemaah. Kalau dia tak tahu tak apa, imam baca, dia follow je. Dia tak tahu. Biasakan dululah. Yes. Yalah. Kalau orang tua tu satu lah. Dia kata kalau budak muda ajak ke masjid. Tinggal pun tak ada masalah. Semayang dia macam tu lah, on off lah. Tapi memang banyak saya pun kerja dulu memang macam tu. Orang Melayu kita, majoriti. Saya tengok mekanik saya, dia macam minat Islam lah Ustaz. Dan tapi Cina? macam mana nak ini dia. Dia macam bila kan saya suruh kereta kan. Cara dia reply tu macam mungkin dia hantar kereta, kadang-kadang saya nak turun maghrib kan. Jadi dia tengok saya dalam tegur. Saya tak tahu kenapa. Tapi saya tak tahu macam mana nak tarik dia tu. Doa dia malam-malam. Doa seorang-seorang, doa mekanik. Sebut nama dia ke? Doakan dia. Kan? Allah bagi hidayah. Nama dia nama Cina lah. Tak apalah, doa kat dia. Kemudahan Saya rasa dia memang minat Okey. Sempat ayat kita kan ni. Okey. Widin, ulang lagi minggu depan surah ni juga. Okey. Faham Sebab tu kita kata ad-din hari pembalasan. Ni pokok pangkal dia, ni punca manusia akhirnya tinggalkan banyak amal dia. Yang dia rasa apa? Tak takut pun, tak buat. Kan? Okey. Baik. Ya, tak apa. Okey. Fi amanillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Syafahullah. Okey. Ni 3. Okey, seterusnya. Jadi sekarang Allah nak perincikan supaya kita jelas. Ya, kita kata okey dusta kat agama, tapi kita masih lagi abstrak. Siapa yang dusta kat agama? Macam mana perbuatan dia? Apa dia? Kan? Adakah dia dusta kat agama maknanya dia tak solat itu saja ke tak? Jadi dia lebih nak jelaskan lagi. Tak semestinya dia tak solat, kadang-kadang dia rajin solat. Tapi dia juga boleh jadi masuk pendusta agama. Jadi dia mesti selari semua. Okey, jadi fazalika, maka pertama apa? Zalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang apa? Yang ia menindas ataupun menghediklah al-yatim akan anak yatim. Bukan ramai, seorang pun cukup. Al-yatim mufrad. Okey. Ni ciri pertama. Orang yang cinta anak yatim ni adalah ciri al-abrar. Sebab tu berlawan dengan ciri ni Allah sebut dalam surah buka surah ni. Surah 76 ayat 6 hingga 9. Ayat 5 lah. 5 hingga 9. (76) 5 hingga 9. Kalau macam orang macam penyakit ni, dia kena ubat dia dengan berikan banyak ancaman. Tapi ancaman dari Quran. Macam orang tak nak solat tadi kan? Bawa banyak ayat-ayat Quran tu yang mengancam tentang orang yang tak solat. Nanti saya bagi. Sekejap kita akan masuk beberapa ayat.
Kita tak payahlah kita skip daripada ayat 8. Kita ambil ayat 8 terus. Panjang sangat pula. 8 hingga 9 je. 8, 9 cukup. Ini golongan Al-Abrar yang sepatutnya. Al-Abrar ni maknanya golongan yang beriman lah. Yang tak mendustakan agama. Sepatutnya, apa mereka buat? Ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka, golongan yang beriman ni, yang sebenar-benar beriman ni, bukan saja mereka solat. Apa mereka buat? Mereka yut'imunat ta'am. Sebenarnya bila sebut yut'imunat ta'am, maksudnya apa? Makan lagi. Ta'am ni sesuatu yang kita boleh rasa, boleh memenuhi hajat manusia. Apa saja. Kadang-kadang ada orang tu dia tak berhajat dah kat makan. Dia nak benda lain apa dia perlu. Pakaian, pekerjaan, sesuatu yang boleh memenuhi kehidupan dia dengan baik. Kenderaan, lagi apa lagi? Apa makanan lagi? Rumah, itulah kan lagi. Didikan tu nombor 1. Ilmu. Maksudnya ilmu, manusia paling lapar, makanan paling lapar dia sebenarnya ilmu. Paling dahaga kan ilmu kita. Rohani, itulah dia. Jadi itulah yang akan memenuhi banyak perkara. Satu para sahabat Nabi ada masalah tak makan ke, tak ada rumah, ada tak? Sebab apa mereka hebat macam tu? Kita bau sikit dan merungut kan? Sahabat Nabi lagi teruk lagi kan? Tapi mereka ada tak alasan untuk tak tolong Nabi? Ke mereka hidup ikut je perjuangan Nabi? Ikut je. Sedangkan mereka kalau ikutkan hidup dia lebih senang ke lebih susah daripada kita? Lagi susah. Ke senang? Lagi susah. Padahal sebelum tu lagi senang lah kan. Tapi lepas tu ada tak benda tu menghalang mereka? Tak. Sebab ilmu. Di ilmu lah yang selamatkan semua. Ramai orang ada alasan kita nak kaya supaya boleh buat baik kan. Tak perlu tunggu macam tu. Kan? Buat baik dulu, tak ada alasan sebenarnya. Buat baik ni dalam mana-mana pun. Sebab banyak sahabat Nabi yang tak kaya tapi boleh tak buat baik? Boleh. Bahkan dia duduk tumpang kat masjid je. Semua tu buat baik dengan Nabi. Ikut pergi perang, ikut macam-macam. Jadi itulah kita kena tahu apa punca mereka dapat kekuatan tu. Ilmu. Tu je. Baik. Jadi wa yut'imunat ta'am, dan mereka memberi apa? Makan ke segala keperluan mereka berikan kepada siapa? Yang mereka paling suka. Keperluan apa ni? Keperluan lebihan ke keperluan yang mereka juga perlukan? Jadi kadang-kadang kita kadang-kadang apa dia? Rasa macam dah masuk golongan ni tapi rupanya bukan. Tak masuk lagi. Sebab apa? Ala hubbih. Nampak tak? Kenapa kadang-kadang kita nampak orang tu dia boleh bagi kat orang, dia ni baguslah, bagi juta-juta selamba je bagi. Pemurahnya dia. Sebab apa kadang-kadang? Kita pun tak tahu. Mudah-mudahan benarlah. Tapi kadang-kadang apa dia? Sebab itu adalah lebihan yang dia ada. Bukan apa yang dia sayang. Yang dia sayang ni maknanya dia pun ada banyak ni je. Tapi kerana dia lebih beriman, dia apa? Dia bagi. Separuh dia boleh bagi. Separuh apa dia punya dengan orang. Faham? Yang ni tak. Dia ada berapa? Bilion. Jadi setakat dia bagi 1 juta, nak buat apa? Kan tak sama tu. Itulah maksud dia. Sebab tu dia sebut di sini ala hubbih. Ala hubbih dia apa? Yang paling dia perlukan. Sayang tu maknanya dia perlukan benda ni. Okey? Jelas Dia mampu, dia sentiasa beri apa saja yang dia sangat suka. Kepada siapa dia bagi? Golongan yang memerlukan, miskin, lagi yatim dan juga tawanan perang. Tawanan perang ni istimewanya sahabat Nabi ni ketika mereka tawan,
banyak tawanan perang, apa yang menyebabkan ramai tawanan perang, majoriti masuk Islam? Sebab apa? Sebab mereka tawanan dia, mereka biasa tawan orang juga. Biasalah perang ni zaman dulu kan. Jadi kebiasaannya, orang yang ditawan tu, memang hidup dia akan terseksa lah. Makanan dia pasti makanan buangan. Betul tak? Tu logik zaman tu. Dia tengok tamadun Rom, macam tu lah. Tamadun Parsi, macam tu lah maknanya. Konsep tawanan mesti macam tu. Mana boleh layan baik-baik. Tapi peliknya tawanan ni, dia kata apa? Sahabat Nabi ambil makanan yang lekeh tu. Buang-buang punya. Kurma yang dah buruk, dia orang makan. Dia adun roti, bagi kat tawanan perang. Roti ni kira makanan mahal. Dia bagi, macam kita lah umpamanya. Kita ni makan nasi lemak tepi jalan, kita beli makanan hotel bagi kat tawanan perang. Puan faham macam tu? Jadi akhirnya itulah sebab masuk Islam. Kita pula macam mana? Faham? Itu konsep Islam. Memang Islam ni nak semua orang tambat hati orang. Kita ni, itu kita ingat prinsip Islam, tambat hati orang. Bukan nak, kalau boleh orang ni masuk neraka. Bukan. Kalau boleh saya nak dia ni masuk neraka. Bukan, Islam bukan macam tu. Kalau boleh saya nak dia masuk syurga. Nabi Musa kalau boleh nak Fir'aun tu masuk syurga. Sebab tu dia sampaikan dakwah kat Fir'aun. Allah kalau boleh kan, betul faham? Sebab tu Allah suruh Nabi Musa dakwah kat Fir'aun dengan apa? Qaulun layyin. Dengan ucapan yang paling lembut. Supaya Fir'aun tak ada alasan untuk tak terima dakwah. Kadang-kadang orang alasan sebab tak terima sebab apa? Dia ni pun garang benar contoh. Dia bukan sebab kebenaran tu, fakta tu, tapi sebab sikap orang tu. Allah tak nak elakkan benda tu. Betul Allah perintah Nabi Musa bagi selembut-lembutnya. Kan? Jadi itulah Islam. Jadi ingat prinsip kita apa? Kita nak masuk syurga, orang semua masuk syurga. Jangan nak semua masuk neraka. Na'udzubillah. Okey? Maka sebab itulah Islam ajar ni. Tengok, kenapa dia sanggup buat innama nut'imukum liwajhillah. Dia kami buat semua ni, kami beri kamu makan ni kerana apa? Untuk mencari redha Allah, wajah Allah. La nuridu minkum, kami tak inginkan dari kamu apa dia? Balasan apa? Balasan fizikal, balasan yang setimpal. Sama ada balasannya ada 3 jenis lah. Pertama, kita bagi jiran pengat dalam hati kita. Mudah-mudahan dia balas pengat ubi lah, saya bagi pengat pisang. Kan? Sebab dia buat pengat ubi sedap. Kita buat pengat pisang sedap kan? Okey, kita nak pengat ubi dia, kita pun bagi dia ni. Harap-harap macam tu ke? Bukan. Ataupun apa? Kita harap dia mungkin dia balas lebih kurang sikit daripada kita. Kita bagi dia okey, dia mungkin balas juga, tapi dia mungkin bagi benda yang lebih rendah. Ataupun kita bagi dia balas benda yang lebih tinggi lagi. Tiga-tiga itu bentuk balasan. Sama ada lebih rendah ataupun sama ataupun lebih baik. Jadi semua tu kena dalam ayat ni? Tak, langsung tak. Sama ada 3 tu tak ada pun tak ada masalah. Dia bagi apa? Tupperware kosong je balik pun. Tak apa, tak ada masalah kan. Kita senyum je kadang kita rasa seronok. Alhamdulillah. Lepas ni besok bagi lagi. Boleh macam tu. Jadi kita kalau seminggu bagi dapat bekal kosong je, akhirnya akan cakap apa? Aku je bagi, habis. Bukan golongan ni. Bukan. Bukan. Kan? 3 hari okey lagi kan, senyum kan. Lepas tu senyum tu dah tak ikhlas dah. Jadi bukan mudah nak di golongan ni kan. Okey, itu satu. Lagi balasan yang paling ringan apa? Ini paling susah sekali. Terima kasih. Kan? Syukur, terima kasih. Maknanya cuba kalau kita bagi sekali, dia pun bagi balik ataupun dia tak pandang kita pun, anak dia ambil. Kita pun bagi salam kan, jiran sebelah, Assalamualaikum. Dia tak keluar, dia suruh anak dia ambil. Anak dia pun ambil macam tu je. Lepas tu bagi balik, dia letak je bekas tu kat tiang tu, sangkut. Kita pun ambil. Muka dia tak nampak langsung. Habis kita nak kata apa? Tak ucap terima kasih langsung, ada tak? Bukan golongan ni. Bukan. Susah nak jadi ni, mahal ni. Ini yang mahal tu. Jelas Jadi kenapa begitu sekali golongan ni jadi macam ni? Kenapa sampai hebatnya manusia macam ni? Tengok ayat 10. Apa dia? Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan
Tarira. Sebab kami takut hari apa dia? Azab daripada Tuhan kami pada hari apa? Muka masa tu apa? Masam sampai berkerut-kerut. Sebab apa? Oi, takut tengok keadaan tu. Jadi ini orang yang dia sangat-sangat merasa kurang dia di sisi Allah. Jadi kita bila buat baik, ingat apa dia? Itu sebenarnya. Lagi kita beriman, lagi sepatutnya, lagi kita banyak buat baik, lagi kita rasa apa sebenarnya? Lagi kita rasa kurangnya kita banyak. Di sisi Allah tu. Rasa takut Allah tak terima amalan, memang lagi bagus. Itulah ubat paling baik untuk kita istiqamah buat. Untuk kita mampu jadi macam ni. Kita tak pedulilah orang tu, kita bagi, dia cerca kita. Kita bagi lagi, dia cerca kita. Tak pedulilah. Sebab apa? Kita bimbang tu. Mungkin dia cerca aku sebab memang aku banyak dosa pun. Biarlah. Macam tu. Nak jadi tu senang ke? Susah juga. Cakap pun pandai je. Jadi Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan ni. Okey. Jadi ni beza dengan golongan ni apa dia? Yadu'ul yatim. Lepas tu Nabi bila mula masuk Madinah, Nabi kata, wahai manusia, pertama Nabi kata apa? Afshu salam. Afshu assalam. Sampai sebarkan salam. Satu. Yang kedua, Nabi kata, at'imu at-ta'am. Yang ketiga, wasilu arham ataupun al-arham. Wasilu al-arham. Yang keempat, as-salatu. Bukan. Wan nasu niyam. Apa ayat dalil dia kejap. Sallu ni wasilu Sallu al-lail wan nasu niyam. Empat ni. At'imu at-ta'ama, wasilu al-arhama, sallu al-lail, solatlah pada malam hari, lail, wan nasu dalam keadaan manusia sedang tidur. Ini adalah ciri-ciri asas apa? Asas Islam. Ini ciri orang yang siddiq. Yang benar. Apa pertama? Apa makna salam? Kita kalau boleh nak semua selamat. Macam mana kita solat? Sebab tu last kali kita solat. Kenapa? Solat adalah tanda kita ikrar last kali untuk keselamatan. Siapa selamat? Assalamualaikum. Siapa tu? Kamu siapa? Orang semua orang yang dekat belakang kita. Semua orang. Kafir ke tak kafir, kita kata-kata selamat, mudah-mudahan dia selamat. Kemudian sebelah kiri pun, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdasarkan tu maknanya apa? Itulah Islam. Sifat kita. Tapi tiba-tiba bila orang nampak Islam ni memudaratkan, ini yang menakutkan, itu ada masalah maknanya. Agama kita tak sampai, tersilap sampai. Sebab sifat kita apa? Menyelamatkan, mensejahterakan. Okey? Tu Nabi beritahu masa ini apa ni? Nabi beritahu ni masa bila? Masa baru sampai. Ini nama dia apa maknanya? Ini pembukaan, ucapan pembukaan negara Islam lah pertama. Nabi mula ni dulu. Nabi sampai semua dah tu, Nabi cakap ni je, tak cakap lain pun. Nabi masuk sampai duduk kat situ dan Nabi terus sebut ni.
Nabi tanam pertama ni dulu. Apa dia? Sebarkan salam. Lagi? Beri orang makan. Ketiga, sambunglah silaturahim. Jangan putus. Bila ada golongan yang nak putus, kita cuba selalu boleh-boleh sambung. Sambungkan. Dan yang ketiga, solatlah pada malam hari. Yang keempat, ketika manusia sedang tidur. 1, 2, 3, 4. Dapat semua makna dia? Pertama tadi apa dia? Sebarkan salam. Kedua, berilah orang makan. Ketiga, sambunglah silaturahim. Keempat, solatlah pada malam hari sedangkan manusia sedang tidur. Waktu qiyamul lail, maknanya waktu sukar. Jadi empat ni, jadi sekarang ni empat ni Allah suruh sambung, Allah suruh apa? Sifat kita ni selamat. Tiba-tiba kita sebarkan kemudaratan. Maknanya ke satu dah tak betul. Yang kedua, Allah suruh bagi makan, tiba-tiba kerekut untuk bagi orang makan. Kan dah lawan tu. Hidup penting kat diri sendiri. Kita je makan, orang lain tak dapat makan. Jadi konsep ni maknanya apa? Sifat kita. Bila setiap kali makan, maknanya apa? Ingat orang yang tak dapat makan. Bayangkan orang yang tak dapat makan. Jadi dia akan menyentak hati kita. Kan? Dia akan buat kita rasa bersalah banyak. Itulah yang patut ada pun dalam jiwa manusia ni. Oi, ya Allah. Yang dekat-dekat ni, kan? Lagi, hari ni kita kan makan ni jadi satu benda yang obses. Kan? Wasilur, banyak tak orang porak-poranda nak terpisah? Sama Islam nak terputus. Kita kena buat apa? Damai. Kan bukan keruhkan keadaan ni. Yang ketiga? Yang keempat? Solat malam. Ini sebenarnya yang manakah yang menjadi punca kepada semua ni berlaku? Inilah. Ni. Nabi tutup dengan ini hubungan dengan Allah. Yang lain ni semua hubungan dengan siapa? Manusia. Okey. Habis juga ni ya. Okey, terus ya. Wala yahuddu dan tidak ya betul. Hablum minallah yang last. Yang ni semua hablum minan nas. Memang pun yang paling banyak dalam Quran hablum minallah satu je. Iaitu apa? Tauhidkan dia, ibadah kat dia. Selebihnya hablum minan nas. Dan masalah manusia yang paling sukar nanti ke akhirat yang boleh menyebabkan kita muflis ialah hablum minan nas. Ada orang nanti dia dah lepas semua dah. Allah ampunkan dosa dia dengan Allah, semua dah selesai dah. Dan dia akan sangkut dekat satu tempat. Tempat ni adalah persidangan sesama manusia. Qisas. Nama dia qisas. Kita akan lalu tempat qisas. Jadi kalau kat dunia tak ada qisas, ingat kat akhirat ada qisas. Ramai orang mungkin dia lepas sebab hukuman qisas tak berlaku kan, dia boleh buat semenang-menangnya zalimi orang. Ingat, kalau dia lepas kisah kat dunia, kat akhirat punya kisah lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Bayangkan. Sebab itulah Islam anjurkan kisah. Supaya selesailah masalah dia dengan manusia nanti. Sebab kalau dibawa masalah ni sampai sana, lagi susah. Tu bayang. Sebab tu Nabi tanya, mal muflis. Siapakah orang yang muflis? Sahabat kata, orang yang muflis, orang yang bankrupt lah. Nabi kata, bukan. Orang muflis adalah orang yang apa? Nanti dekat akhirat, dia bawa pahala sebesar Gunung Tihamah. Tahu Gunung Tihamah? Siapa pernah pergi Mekah? Kan nampak banjaran besar tu tak? Pahala dia sebesar banjaran. Kita di Tiwangsa kan? Sebesar banjaran tu pahala dia, segunung tu. Tapi buat apa berlaku? Orang ni tuntut. Rupanya dia pernah caci orang ni, dia pernah zalimi orang ni, dia kena ni syatamah haza semualah. Akhirnya apa? Sikit-sikit hilang semua. Akhirnya dia muflis. Lalu dia masuk neraka. Rupanya ingat dia dah masuk syurga dah. Tu bahaya. Sebab tu hubungan dengan manusia ni paling mustahak. Betul lah kata orang macam ni, dia solat hubungan dengan Allah ni. Tapi sebenarnya bukti dia tak beriman sebab apa? Ni hubungan dengan manusia dia tak jaga. Itu dia. Jadi yang kedua ni wala yahuddu ala
tu'amil miskin. Ni hubungan dengan apa ni? Manusia. Dan dia tidak ia menggalakkan atas ni kita kata tanggungjawab. Tanggungjawab. Alat to'am apa? Makanan. Bukan beri makan, makanan. Kalau beri makan ni, apa ni? At'imu. Tu nampak uniknya ayat ni. Kenapa tak kata wala yahuddu ala an at'imu miskin? Baru betul, perintah. Ni tak sebut perintah. Tapi memang makna ni macam perintah. Kenapa Allah tak kata memberi makan tapi Allah kata makanan? Ni yang minggu lepas ni tak dengar tu saya cakap tu. Hujan kan? Kenapa lafaz dia ta'am? Ta'am ni maknanya makanan. Menunjukkan apa? Makanan siapa? Makanan milik, hak milik orang miskin. Ini maksud dia. Makanan ni adalah hak milik orang miskin. Makanan kita yang kita makan maknanya dalam kita punya ada hak milik orang miskin. Itu maksud dia. Maknanya itu hak dia. Kamu bagi makan hak dia kenapa? Itu maksud dia. Maknanya dalam segala usaha kita, dalam kita Allah bagi rezeki ni, ingat ada hak milik orang miskin. Bila kita makan sebenarnya kita sedang makan hak orang. Walaupun kita dakwa ini saya punya, tak. Itu nak cerut pasal itulah. Sebab tu Allah kata, ni makanan orang miskin yang kamu duk makan tu. Bila kamu tak pedulikan dia, kamu sedang makan hak-hak mereka. Bayangkan. Kita sedang ambil hak orang. Cuba bayangkan hari ni kan. Berlaku. Jadi bila berlaku jurang hari ni kan. Kemiskinan dan kekayaan yang sangat jauh ni. Kaya-kaya habis, miskin-miskin. Ini maknanya apa? Ramai orang kaya makan hak orang miskin. Itu maksud dia. Bila ambil hak orang, itu nama dia zalim. Akan kisah nanti ke akhirat. Akan kisah. Kamu buatlah banyak baik mana pun, nanti orang miskin ni dapat pahala banyak. Sebab kamu ambil hak-hak mereka. Faham? Itu kita kena jaga. Ini orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama. Kalau kita kata tak halalkan? Tak halalkan, orang miskin kata. Orang miskin boleh macam tu. Sebab itulah doa orang yang dizalimi ni makbul. Mustajab. Bahaya. Jangan biarkan. Jadi itulah kita kena baiki benda tu. Mungkin diri kita sendirilah. Bermula daripada kita, keluarga kita kan. Boleh anjurkan sini ke, bagi makan ke, cari ke kan. Satu lagi apa ni maksudnya? Hak apa lagi ni? Hak orang miskin. To'am ni tadi bukan saja makanan tapi apa? Sebenarnya kita ubah keperluan asas. Apa hak orang miskin? Adakah anak orang kaya je boleh belajar tinggi-tinggi? Jadi orang miskin tak dapat, tak ada hak untuk dapat? Jadi bila begini berlaku juga, jurang tu kan. Orang yang miskin akhirnya ketinggalan, sama juga kita sedang ambil hak dia. Tentang dia lagi pandai, dia lagi hebat. Tapi kerana kita tutup peluang dia, kita sedang ambil hak dia. Sama juga. Inilah surah ni, nampak tak? Luas makna dia. Jadi ramai tak orang sedang ambil hak orang miskin dalam dia tak sedar. Bila bahaya kita sedang langgar surah ni. Sedang termasuk dalam surah ni. Betul kita kena muhasabahlah diri kita dan tengok keadaan kan. Kita doalah mudah-mudahan kita dapat apa? Allah beri keberkatan dalam hidup kita, negara kita yang kita cintai ini semualah. Dalam hal tu. Dalam usaha-usaha yang baik kita kena sokong. Baik. Ini sampai sini dulu. Habis. Tak habis-habis ayat 3 ni. Tapi seronok ayat surah ni, surah yang memang penting untuk kita. Al-Ma'un. Ya, sponsor macam itulah. Kadang-kadang kita ni kan duduk tengok kelompok kita yang kaya-kaya ni je kan semua kan. Tak, kita kena bantu yang tu, cari dia. Potensi-potensi dia. Sebab itulah kalau ni orang-orang kadang-kadang ramai orang miskin kadang nak belajar Quran. Tak ada peluang. Ya, ni kena mencari.
Ya, kena, sebab tu ni nama dia apa? Galakkan. Yahud tu galakkan maknanya apa? Kenapa Allah kata wala Yahud tu, dia tak kata macam ni, dan dia tidak memberi makan. Dia tak galakkan untuk sumbang makanan, untuk beri makanan. Tak galak sebab apa dia tak galak? Kenapa golongan ni dia tak galakkan? Maknanya golongan ni dia nampak orang miskin, tapi dia buat senyap je. Kenapa? Itu maksud dia. Dia tahu orang miskin ada keliling dia, dia tahu, tapi dia buat senyap je. Itu maksud dia. Dia buat tak tahu je. Sebab apa? Kalau dia bagi tahu, dia pun terpaksa buat kerja juga. Takkan dia cakap je. Nanti orang tengok dia, kamu ada, kamu cakap je kan. Oleh kerana itu, lebih baik dia senyap. Jalan selamat. Sebab itulah. Itu antaranya. Nampak tak? Jadi semua akan nak play safe. Itu bukan kerja zakat. Tak boleh, bukan. Zakat itu antara dia dengan Tuhan juga. Satu tu kan. Macam mana mungkin dia, usaha dia lah. Kita yang dekat dengan kita pun kita kena keliling kita. InsyaAllah. Supaya kita takut ayat ni juga. Kadang-kadang rupanya jiran sebelah rumah. Kan? Kadang-kadang saya lalu dekat Manjoy ke. Yelah, kita tak tahulah hakikat sebenar dia. Tapi itulah keadaan dia. Sebelah ni, mewah ni. Sebelah dia tu, adalah orang ada masalah sikit. Dia sebut atak genting, atak rubi. Sebelah-sebelah je. Kita tengok, kan macam mana, adakah mungkin orang tu miskin yang sombong kot tak nak bantuan, ataupun macam mana kita tak tahu. Tapi keadaan tu membimbangkan lah kan. Macam mana boleh jadi macam tu. Kan. Jadi orang yang tak meminta-minta tu pula kena memberilah. Itu kemuliaan orang yang tak minta-minta. Kemuliaan orang yang Nabi kata apa? Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla pula. Kan? Orang tangan yang di atas yang beri lebih mulia daripada yang di bawah. Jadi maknanya saling bantu-membantulah. InsyaAllah kita sambung ayat 4 nanti. Saya akan tulis ayat 4 terus. Kalau saya tulis dari 1 sampai 3 nanti kita sambung balik ayat ni. Hari tu memang macam terputus kan. Alhamdulillah, tahniah semua, sabar belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati semualah. Okey, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.